Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, tidak lama lagi PAS akan kembali menyertai kerajaan pusat. Tuan Ibrahim tidak bagi tahu macam mana itu akan berlaku, secara mana PAS akan kembali menyertai kerajaan pusat. Adakah kerana Parlimen akan dibubar dan PRU 16 akan diadakan? Atau adakah kerajaan yang sekarang, Kerajaan Pakatan Harapan Barisan Nasional akan tumbang dan akan diganti dengan kerajaan baru seperti macam apa yang berlaku pada tahun 2020? Cara dia atau apa peristiwa yang akan berlaku yang akan membenarkan PAS kembali ke kerajaan pusat tidak diberitahu. Bermaknanya dalam istilah orang putih is a very cryptic message. Cryptic message tu bermaknanya kita kena tekalah apa sebenar message yang disampaikan oleh Tuan Ibrahim. Cuma kita tahu Tuan Ibrahim yakin tak lama lagi PAS akan bertapak di Putrajaya. But how is it going to happen? Mekanisme yang akan berlaku tidak diterangkan. Ada juga cerita yang kemungkinan besar Tun Dr. Mahathir Mohamad akan diberi kerusi Kemaman untuk bertanding di Kemaman di dalam pilihan raya kecil yang akan diadakan. Tapi tidak confirm. Cuma setakat ni cerita-cerita dari orang yang boleh dikatakan penyokong Tun Dr. Mahathir Mohamad dan orang juga yang rasa perlu Mahathir balik ke Parlimen. Sebab sekira Mahathir di Parlimen, banyak dia boleh buat dan kurang hajar kerajaan ni boleh dikurangkan. Sebab sekarang ni tidak ada tokoh yang boleh challenge Anwar Ibrahim ataupun challenge Pakatan Harapan di dalam Parlimen. So maknanya kerajaan boleh bully pembangkang. Pembangkang macam tidak berapa boleh nak bersuara di dalam Parlimen. Dengan Mahathir di situ, walaupun Mahathir mungkin tidak lantang, tidak maki hamun macam ahli Parlimen sekarang, tapi the presence is enough, dia kata. The presence will be intimidating. Maknanya cuma tunjuk muka. Macam orang Melayu kata, hantar songkok pun cukup. Tak payah tengok muka. So, benda tu tidak confirm lagi, tidak dinafi juga. Dan setakat ni is all talk lah. Percakapan sahaja bahawasanya wajar kalau Mahathir bertanding ke Maman dan mereka rasa Mahathir boleh menang. Mahathir tak perlu kempen kuat sangat. Orang semua kenal siapa Mahathir. Dan banyak Mahathir berjasa kepada kawasan situ. Kawasan di Kemaman, di Kertih dan sebagainya. Ini di mana pembangunan dibawa ke situ oleh Mahathir. Jadi Mahathir punya goodwill tu, dia punya image tu very strong. Ramai orang berjaya tompang cari makan di kawasan situ, kawasan Kertih, kawasan Kemaman. Terutama sekali sebab ada Petronas dan beberapa industri yang dibangunkan di kawasan situ yang boleh dikatakan usaha Mahathir. Tapi there's been no denial or confirmation lah. Tak ada sesiapa confirm atau menafi yang benda ni akan berlaku. Tapi the talk is very strong lah. Memang ramai orang duduk bercerita bahawasanya eloklah Mahathir bertanding di pilihan raya kecil Kemaman supaya dia boleh masuk semula Parlimen di mana dia boleh maknanya memberi Pakatan Harapan Barisan Nasional a run for their money. Sekarang ni kerajaan bully lah pembangkang. Pembangkang nak bersuara pun susah. So itulah mungkin benda ni part of the plan. Mungkin maknanya sekira Mahathir bertanding dan Mahathir menang di Kemaman, maka Mahathir balik Parlimen. Dan ini akan menggoncangkan kerajaan. Kerajaan mungkin boleh jatuh, tak tahulah kalau benda tu, kedua-dua tu is part of one plan ataupun isu berasingan.
isu PAS kembali ke kerajaan pusat atau PAS masuk semula ke Putrajaya, satu isu. Mahathir masuk parlimen melalui kerusi parlimen Kemaman, isu yang berbeza, tak tahu. Atau kedua-duanya is together lah. Maknanya Mahathir masuk parlimen, bertanding di Kemaman, menang, masuk parlimen dan kerajaan akan jatuh. Or what is the thing? So at the moment, kalau kita melihat dari segi logik lah, kita ketepikan spekulasi bahawa saja Mahathir bertanding di Kemaman dan akan masuk parlimen, ataupun PAS akan masuk semula ke Putrajaya dan menyertai kerajaan pusat. Itu spekulasi, tak dikonfirm lagi lah. Tapi kalau tengok dari segi logik, memang Anwar sudah lost control. Anwar has lost control of the government. Dia tak boleh nak buat apa dah. Ekonomi pun merosot. Nilaian ringgit di dalam pasaran forex pun merosot. Dan rakyat makin susah. Semenjak tak sampai setahun ni Pakatan Harapan dan Barisan jadi kerajaan, rakyat lagi susah, lagi menderita. Teruk pada dulu lagi. So, dari those indicators lah, faktor-faktor misalnya nilaian ringgit, kesusahan rakyat, ekonomi Malaysia tak begitu cemerlang, itu semua indikator yang kerajaan ni is lost control lah. Dan Anwar Ibrahim memang tidak dikenali sebagai orang yang efisien. Dulu masa tahun 80-an lagi, Anwar jadi Menteri Pendidikan, dia tidak ada apa-apa. There's no, boleh katakan, prestasi yang cemerlang. Dia jadi, even sebelum tu jadi Menteri Pertanian. Tak ada, there's nothing exciting that Anwar has done. Masa baik Menteri Pertanian, Menteri Pendidikan ataupun Menteri Kewangan. Semasa dia first round dulu, tahun 91, dia jadi Menteri Kewangan. Nothing he did spectacular. There's nothing boleh dikatakan, ini legacy Anwar yang dia tinggalkan. No, in fact, his performance semasa dalam kerajaan Mahathir dulu, very mediocre. Very poor performance. Inilah maknanya legacy Anwar Ibrahim. So sekarang ni sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, sekali lagi dia membuktikan yang dia tidak mampu mentadbir negara. Dan dalam tak sampai setahun dah banyak dah prestasi kerajaan merosot, ekonomi merosot, everything merosot. Dan sekira benda ni berterusan lagi 4 tahun, rakyat akan lebih susah, lebih menderita. Dan mungkin Anwar tidak boleh survive satu term 5 tahun. Mungkin sebelum 5 tahun tu kerajaan akan tumbang. Sebab apabila rakyat dah tak boleh tahan, dia orang akan bangun dan akan tumbangkan kerajaan. Dan kemungkinan ramai ahli parlimen yang menyokong kerajaan ni akan tarik sokongan dari kerajaan. Sebab mereka tahu lagi lama Anwar Perdana Menteri, lagi lama Pakatan memerintah, lagi susah rakyat. Dan sekira kerajaan bertukar sekalipun selepas 5 tahun, dia akan menghadapi lebih kesusahan kerana kita nak jatuhkan ekonomi senang je, setahun boleh jatuh. Tapi nak pulihkan balik akan mengambil masa lebih dari 5 tahun. So, you can destroy the economy in 1 year, but to rebuild the economy, 1 year tak boleh. 5 tahun pun mungkin susah. So this is the situation. Dan sekarang ni dalam keadaan perang Ukraine, perang di Palestin, ini akan menambahkan lagi masalah ekonomi dunia. Dan Malaysia ni bergantung sangat kepada prestasi ekonomi barat, Amerika dan sebagainya. Jadi sebab kalau ekonomi mereka merosot, mereka tak mampu beli, the purchasing power reduce, memang Malaysia akan menghadapi macam-macam masalah. So itu external factor lah, Ukraine, Palestin, yang akan menekan ekonomi dunia, dan secara tak langsung Malaysia pun akan menderita.
kalau customer kita, kalau negara-negara yang kita bergantung untuk menjual barang kita menderita, kita pun akan lebih lagi menderita. If our customers go broke, kita ni boleh dikatakan lebih teruk lagi dari situ. As they say lah, when the West sneezes, Malaysia will catch a cold. So the problem now is, mungkin kerajaan tidak boleh survive. Kerajaan Anwar Ibrahim atau kerajaan yang dipanggil kerajaan Madani ni tak boleh survive oleh kerana beberapa faktor, external factor, global factor dan juga faktor tempatan, the local factor. So seeing how Anwar is not equipped, Anwar tidak mampu mentadbir negara, terutama sekali isu-isu berkait dengan ekonomi. Mungkin Tuan Ibrahim tidak salah lah bila dia kata tak lama lagi PAS akan masuk balik ke kerajaan pusat atau akan masuk balik ke Putrajaya. Dan kalau kita kajilah bajet 2024 yang baru dibentang di Parlimen, yang belum masih di debate di Parlimen, nampak sangat yang that budget is a nonsense budget lah. Semua pakar-pakar ekonomi bila mereka melihat, mengkaji bajet yang baru dibentang ni atau yang masih dibahas di Parlimen, bajet 2024, nampak sangat is a nonsensical budget. Itu bukan bajet yang akan menyelamatkan Malaysia. Itu bajet cuma nak lepas batuk di tangga lah maknanya. Just to make it look good. Supaya at least adalah benda yang kita bercakap. Tapi apa yang Anwar bentang tu, budget tu actually mengarut. Nonsense. That budget will not save Malaysia. That budget, in fact, budget tu akan lebih menyusahkan Malaysia dan lebih menyusahkan rakyat. Dan apabila rakyat sudah tak tahan, rakyat akan tumbangkan kerajaan. Bukan orang politik tahu. Rakyat yang akan tumbangkan kerajaan. So mungkinlah ini yang maksud Tuan Ibrahim, bahawasanya tak lama lagi PAS akan masuk balik ke kerajaan pusat atau akan masuk balik ke Putrajaya. Oleh kerana kebodohan kerajaan dan cara kerajaan mentadbir negara ni tidak cekap dan tidak pandai, maka rakyat akan bangun dan say enough is enough, stop all this nonsense, and Anwar Ibrahim tidak akan memerintah selama satu penggal, atau saya ceritalah 2-3 penggal. Satu penggal pun mungkin dia tidak tahan. Assalamualaikum. Salam sejahtera.